Assalamualaikum, nama saya Nur Sofi Al-Binti Sulaiman. Nombor ID saya BDB 210706. Saya akan menerangkan tentang latar belakang berlakunya banjir. Banjir ialah keadaan air yang menenggelamkan kawasan atau tempat yang luas, biasanya kering. Banjir boleh berlaku di kawasan rata atau rendah ketika kadar air dibekalkan oleh hujan atau salji lebih tinggi daripada kadar pengeringan. Lebihan air yang terkumpul di suatu kawasan kadang-kadang boleh mencecah kedalaman yang berbahaya. Hal ini terdapat dalam satu laporan berita harian tentang pembangunan yang tidak terancang punca banjir besar. Kuala Lumpur, pembangunan yang tidak terancang, pengabaian aspek pemeliharaan alam sekitar dan kelemahan penyelenggaraan sistem saliran dikenal pasti menyumbang pada kejadian banjir besar yang berlaku di Lembah Kelang. Pensyarah Universiti Teknologi Malaysia UiTM Shah Alam, Tan Sri Dr. Rumaizah Muhammad Nordin berkata, pembangunan tidak terancang menyebabkan sistem saliran tidak direka bentuk dengan sempurna. Jika dibuat secara terancang, data taburan hujan, paras banjir dan pelbagai maklumat hidrologi akan diambil kira bagi mereka bentuk sistem perparitan sesuai bagi mengelakkan risiko banjir besar. Selain itu, kegagalan dalam perancangan guna tanah di lokasi pembangunan penukaan kawasan sensitif boleh menyebabkan berlakunya bencana seperti banjir, tanah runtuh serta pencemaran air, katanya kepada BH. Samping itu, kemusnahan harta benda awam dan kehilangan nyawa pasti akan bawa kesan yang negatif kepada manusia yang terkesan secara terus dengan banjir. Dari segi jangka masa pendek, mereka yang terdedah dengan jangkitan luka, hipotermia dan gigi tak serangga. Dari segi jangka masa yang panjang pula, bencana ini boleh menyebabkan masalah kewangan yang teruk. Malah, ada juga masa yang terkesan dari segi psikologi dan tidak dapat hidup dengan tenang walaupun setelah banjir surut. Tidak dinafikan lagi, bencana ini membawa pelbagai dugaan dan cabaran buat mangsa banjir. Itulah latar belakang, sedikit latar belakang berkenaan dengan banjir. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mansur Hakimi Wan Zulkifli. Pada hari ini saya akan bercerita tentang isu semasa berkaitan alam sekitar, iaitu lebih spesifik lagi saya akan memilih isu banjir, di mana saya akan memberikan pandangan saya terhadap isu banjir ini. Okey. Pada pandangan saya, isu banjir inilah amat menjatuhkan ekonomi negara, satu, dan yang kedua memberikan pencemaran negatif ataupun pencemaran alam sekitar kepada negara kita, di mana saya boleh lihat bahawa daripada segi perspektif ekonomi, di mana ekonomi akan mundur bila banjir disebabkan peniaga-peniaga tidak boleh membuat aktiviti mereka seperti menjual beli, and kilang-kilang terpaksa tutup disebabkan oleh banjir, and membuatkan ekonomi berhenti seketika dan membuatkan ekonomi tergendala. Dan dari segi perspektif kedua itu adalah isu alam sekitar, di mana kita tak menikmati air yang bersih disebabkan oleh banjir, oleh kerana longkang yang tersumbat mempunyai air yang mengalir daripada sumber yang tidak diketahui, mungkin daripada seperti kawasan tanah najis, kita tak tahu. Dan bagi saya, pandangan saya, banjir amatlah bahaya kepada ekonomi dan alam sekitar. Okey, itu sahaja daripada saya. Dan saya akan serahkan kepada Muhammad Syamim akan menerangkan lebih lanjut tentang pandangan beliau terhadap isu banjir ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pandangan saya terhadap isu banjir di KL ni. Okey, masyarakat ni perlulah bertanggungjawab terhadap alam sekitar ni. Memanglah kita kata bencana alam ni berlaku secara semula jadi. Tapi kita boleh je mengelakkan daripada ianya berlaku. Okey, contohnya banjir kilat ni berlaku disebabkan longkang tersumbat betul. Okey, jadi kita boleh masyarakat pun kena fikir macam mana kita nak bagi longkang tu tak sumbat supaya tidak berlakunya banjir kilat ni. Okey, jadi kita perlulah lebih cakna terhadap alam sekitar ni. Okay, itu je pandangan saya. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Saya Jelana Natasha binti Jeffrey Mohammed. Pada pandangan saya, cadangan atau jalan penyelesaian untuk mengatasi masalah banjir adalah dengan menggunakan terowong jalan raya dan pengurusan air banjir, stormwater management and road tunnel atau dikenali sebagai terowong smart. Terowong smart ini merupakan struktur jalan dan peparitan yang terletak di Kuala Lumpur, Malaysia. Ia merupakan satu projek kebangsaan di negara kita.
Panjang terowong tersebut adalah 9.7 km, tetapi laluan untuk kenderaan hanyalah 3.3 km sahaja. Ia merupakan terowong lencangan air yang terpanjang di Asia Tenggara dan kedua terpanjang di Asia. Objektif utama terowong ini adalah untuk menyelesaikan masalah banjir kilat di Kuala Lumpur dan juga untuk mengurangkan kesedaran trafik di sepanjang Jalan Sungai Besi dan Jabatan Lokiu di Pudu semasa waktu sesak. Secara asasnya, terowong ini mempunyai dua laluan sahala bagi kenderaan, manakala ruang paling bawah adalah untuk laluan air. Terowong ini bermula di Tasik Kampung Berembang berdekatan dengan Sungai Kelang di Ampang dan ia berakhir di Tasik Taman Desa berdekatan dengan Sungai Kerayung di Salak Selatan. Projek ini diketuai oleh kerajaan termasuklah Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM dan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS dan juga satu syarikat pakatan kerjasama di antara Gamuda Berhad dan Malaysia Mining Corporation Berhad MMC. Pada pandangan saya tentang cadangan dan penyelesaian untuk mengatasi masalah bencana banjir ini adalah dengan melaksanakan kerja-kerja pemilihan awan pitasan di laluan angin di Tropika. Hal ini bertujuan untuk mengurangkan kapasiti hujan di satu-satu kawasan. Pemilihan awan pitasan ini juga boleh dilaksanakan menggunakan drone yang bertumpu kepada beberapa kawasan dan dengan itu kapasiti hujan juga dapat dikekang. Dengan kaedah ini juga, kita tidak perlu mengupah juruterbang yang bertauliah serta kos operasi menjadi jauh lebih murah berbanding menggunakan pesawat. Oleh itu, kawasan-kawasan yang berlaku hujan tinggi juga dapat dielakkan. Selain daripada itu, saya juga mencadangkan supaya sistem amaran aras air boleh digunakan menerusi khidmat pesanan ringkas atau SMS untuk memberi amaran awal kepada penduduk berkemungkinan berlakunya banjir. Saya juga mencadangkan agar sistem SMS itu digunakan secara automatik dan dengan itu info yang disampaikan dengan penduduk dapat dengan sepantas kilat serta dapat menjimatkan kos masa. Dengan itu, walaupun ia tidak dapat mengelakkan berlakunya banjir, namun ia dapat membantu penduduk mendapat informasi berkaitan banjir dan juga dapat membantu mereka mengelakkan diri daripada terperangkap di dalam lokasi tersebut. Okey, jadi itu sekian saja daripada saya. Terima kasih.